Alright, so Assalamualaikum semua. So, hari ni kita akan startkan kita punya intensive CATIA course. And today kita akan cover Sketcher dulu. Tapi part design kalau sempat aku akan cover sekali lah. Tapi just cover sikit je. Okay, first aku akan masuk dalam salah satu plane ni untuk jadikan Sketcher workbench. Contohnya aku masuk XY plane. And first thing, macam biasa kita keluarkan toolbar yang tertentu dulu. So first kita keluarkan ada profile, operation, sketch tool dengan constraint. So empat ni penting dulu. Icon yang paling selalu orang guna untuk dalam Sketcher workbench ni ialah profile, under profile toolbar lah. So profile ni memang very versatile lah dari segi dia punya usage dia. And biasanya orang kalau beginner dia akan drag tau dia punya dia punya klik dia. Sepatutnya tak payah. Kalau kita guna profile, kita just klik je. Klik and then usually dia akan snap. Contoh macam yang ni dia akan snap ke vertical axis. Ni kalau snap dia ke horizontal axis. So snapping ni depends on geometrical constraint ni dengan dimensional constraint. So kalau kita activatekan dua-dua ni, dia akan auto constraintkan kita punya line atau curve bergantung pada position line atau curve kita tu. Okey. Lepas tu lagi satu, bila kita guna profile, kita boleh je nak switch in between line and curve. So dalam sketch tool ni, kita ada tangent arc dengan 3-point arc. So tangent arc biasalah, kalau tangent arc dia akan tangent dengan line yang sebelum dia. Kalau 3-point arc pula, dia akan buat circle yang independent. Maksudnya circle ni dia tak perlu tangent dengan line yang sebelum dia. Kita boleh buat circle tu sesuka hati kita. Okay. Aku delete dulu yang ni. Now contohnya aku nak buat satu bentuk T lah. Okay, contohnya kalau kita nak buat bentuk macam ni, and there's symmetry to the other side, kita akan buat setengah saja tau. Jangan buat semua sekali. Kita just buat setengah je. Sebab lepas tu kita akan gunakan mirror under operation toolbar ni. Kita mirror kan. Okey, lagi satu. Yang paling common orang guna untuk bersihkan kita punya part. Contohnya kita nak buat dia lagi smooth ke apa kan. Kita pergi ke under operation, ada corner dengan chamfer. So corner kalau dia akan buat curve lah dekat dia punya corner dia. And dia punya size dia based on kita punya jarak dia. And kita boleh adjust lah dia punya radius dia. Okay. Lagi satu. Pasal symmetry punya shapes. So aku delete dulu yang ni. Okay, contohnya kita ada satu arc. Dan arc ni aku akan make sure dia center dengan vertical axis. And then kita nak buat satu bentuk dekat tepi ni. Lebih kurang macam ni.
Okay, kalau kita nak dia punya dua belah ni simetri, kita buat lagi satu line. Kalau case ni kalau boleh je nak kasih dia centerkan line ni ke apa ni? Center of the circle ni. And then kita tekan constraint. Okay, sebelum tu aku nak tunjuk yang line ni dia tak symmetric to each other tau. So kalau kita gerakkan yang ni, nampak tak dia punya line ni dia tak ikut dengan pergerakan line yang ni. Nampak tak? So kalau kita nak gerakkan dia symmetrically, kita tekan constraint, tekan line ni, tekan line ni, and then right click, allow symmetry line. So yang ni memang useful untuk buat benda yang simetrik, tapi benda yang simple lah biasanya. So kalau kita nak buat fast pace punya drawing ke apa, tapi dia ada symmetry punya benda ke apa kan, so kita guna allow symmetry line. And then lastly kita tekan line yang tengah-tengah ni as dia punya axis of symmetry. Okay, bila kita gerakkan line ni, line dia akan simetri, tapi dia punya point dia tak simetri. So untuk settlekan hal ni, kita kena allow symmetry line untuk point dia juga. So sekarang ni bila kita gerakkan, dia akan symmetric to each other. Tak kisah kita gerak ke mana. So yang lastly kita just nak letakkan dimension je lah. Okay. Next, kita akan fokus pada penggunaan profile punya icons dalam profile toolbar ni. So instead other than profile dengan circle, contohnya kalau macam under rectangle ni, kita ada macam hexagon, ada cylindrical elongated hole dengan elongated hole ni kan. Okay, aku delete dulu yang ni. Okay, yang aku nak tunjuk pasal benda ni, bila kita tekan any kind of icon yang dekat toolbar ni, dia akan ada instruction tau macam mana nak guna that icon tu. So instruction tu ada dekat bawah ni. Define the center to center arc dulu. So macam yang cylindrical elongated hole ni, first thing kita kena buat define the center to center arc dulu. So kita tekan the first center dulu untuk buat arc ni. And then kita select a point or click to define the radius and start the point of arc. So bila kita dah setkan center arc ni, and then baru kita definekan berapa size arc ni. So, contohnya aku letak dekat sini, and then aku just tarik je. Bukan tarik lah, dia auto tarik. Kita tak payah drag ke apa. So contohnya aku letak dekat sini, and aku just klik je. And next step pula is kita define a point on the cylindrical elongated hole. So ini maksudnya, in this case kalau maksud dia radius of the end of the arc ni lah, of the hole ni. So kita just tekan je, and then kita dapat kita punya arc. Okay. So far boleh catch up tak? Tak, kenapa dia tak ada pun benda tu? Apa dia? Faham. Dia tak ada benda. Tak apalah. Lah cakap je lah. Tak, Zan, dia punya ni kan tak ada options semua tu. Tak ada option. Oh, maksudnya tak ada toolbar ni ke apa? Toolbar tu ada tapi yang bawah atas circle, sebelah circle tu tak ada.
Apa Sebelah ni? circle. Yang ni. Dia tak apa nama? Ha. Dia Sini tak dia ke tu. Okay. Kat mana? Kan dia punya by default dia rectangle kan? dia tak masuk tu. Oh, okay. Tak apa, dia jumpa. Kita just tekan arrow bawah dia untuk bukakan more options. Okay. Okay Dia jumpa. So ada apa-apa lagi tak? In case aku laju sangat ke? Okay Okay. Alright. Sekejap, saya ni nak buat yang dia melintang. Maksudnya Dia punya melintang tunggu macam di mana? sini. Ni horizontal Dia punya, line ke apa? tak, yang profile dia ni tu dia straight ke bawah. Saya nak buat dia ke tepi macam ni. Macam ni ke apa? Macam tu. Tak. Bukan. Operation Bukan. yang kau... Toolbar dia tu menegak. Bukan kita orang nak melintang. Apa sama? Toolbar. Okay. Saya nak melintangkan. Okay, initially kan toolbar dia dekat dalam ni kan. Sekejap aku tunjuk kat dalam ni dulu. Okay, mula dekat dalam ni kan. Kita hold and drag dia keluar. And then kita hold shift key. And then kita lepaskan left click kita. Sekejap. Okay. Dah dapat dah. Okay, dapat? Alright. Thanks. Okay, biasanya kalau aku buat profile lah contohnya kan. Aku buat satu bentuk, contohnya bentuk macam ni. And then aku nak constraintkan dia, nak kasih hijaukan dia semua. So instead of tekan constraint tu sekali, kita tekan dia, kita double click dia. So bila kita double click, kita boleh tekan dimension tu bila kita aku ulang balik. Aku double click. And then bila contohnya aku nak buat vertical dimension ni kan. Aku klik and tarik dia keluar. And aku tekankan dia somewhere kat sini. Constraint punya icon tu dia still orange tau. So maksudnya dia still activated. So maksudnya bila kita double click the constraint icon tu, every time kita habis satu constraint atau habis satu orang panggil execution lah. Every completed execution, kita boleh continue balik with the same icon yang kita double click tu. So macam ni lepas aku dah letak vertical dimension, mungkin aku letak vertical dimension untuk yang overall pula ke. So dia still ada lagi. And then mungkin angle pula. Okay. So yang ni dia akan cepatkan kita punya proses untuk design lah. And any icon pun usually any creation icon maksudnya icon yang guna untuk kita cipta sesuatu tu macam profile, corner semua tu semua boleh double click. Okay. Aku delete dulu. Alright, sekarang ni aku akan tunjuk problem yang biasa kita jumpa bila kita buat constraint dekat Sketcher. So contohnya aku ada design ni. And sekarang ni kalau kita bandingkan dengan kita punya drawing yang kita nak fokus tu, maksudnya yang ni kan. So dalam ni semua line dia hijau tau.
Tapi kita tak pasti apa benda yang bukan hijau dalam ni. Apa yang buatkan dia masih tak hijau lagi. So kalau dalam kes macam ni, rule of thumb is kita just tarik-tarik je. Main-main tarik je dulu. Maksud aku macam kita just tarik je line dia and then kita tengok macam mana dia bergerak. So contohnya aku tarik slot ni. Nampak dia warna putih kan? Kita tarik slot ni. And nampak tak? Dia bergerak dia radially. And kita tengok dalam ni. Dia sepatutnya completely horizontal kan? And dia punya distance dia 148. So bila kita tengok kat sini, 148 dia sengit. So conclusion dia dekat sini, kita constrainkan dia punya endpoint dekat sini dengan horizontal axis. So aku tekan dua-dua point dengan line and dengan axis tu, and then aku right click and aku tekan coincident. Okay, so yang slot tu dah settle. So sekarang ni area sini pula. So yang ni pun kita just main tarik-tarik je dulu. So aku just tarik. And aku tengok dia punya radius circle ni berubah. Bila aku nampak macam ni, maksudnya circle punya radius ni, atau salah satu radius mana-mana lah, yang warna putih ni, dia tak define lagi. So kalau macam yang ni, R16 ni dah define. Dah ada radius. Lepas tu aku tengok, oh yang ni pula dia tak ada radius. And yang ni pula tak ada diameter. So kita tengok balik drawing. And jap. Korang boleh nampak tak yang ni? Yang dalam word ni. Ke nak aku zoom? Nampak? Boleh ke? Tapi tak nampak size dia. Okay, nampak tak? Okay. Nampak. Alright. Bila kita tengok dekat area atas ni, radius dekat sini tak ada. Tapi dia hijau. And then kita tengok diameter ni pula. Diameter ni, diameter 40. So, kita pergi balik dekat katia tadi. And then, bila kita nak guna constraint kan, lagi satu, kita boleh tekan dulu line atau circle tu. And then kita tekan constraint. Okay. Proceed balik pada yang tadi tu. Kita right click. And then, instead of radius yang dia tulis sekarang ni, aku prefer guna diameter sebab biasanya diameter ni kita guna untuk circle saja. So kita tekan diameter and then tekan double click set to 40. Okay, so sekarang ni semua line dengan curve dalam drawing ni dah jadi warna hijau. So kalau macam ni, dia dikira engineeringly approved lah. So kalau macam ada error ke apa, biasanya kalau ada error ke apa bila kita buat part design, kita buat solidkan model ke apa semua tu, less likely yang sketch ni yang bermasalah. So salah satu function kita buat constraint ni untuk reducekan error yang kita akan mungkin buat nanti. Alright. Aku rasa macam laju kat aku ni sebab dah dekat nak habis sebenarnya. So far yang constraint tadi ada apa-apa soalan tak? Tak. Not yet. Tak ada Okay. Alright, sekarang ni aku just nak buat satu solid model je dulu. So first aku buat sketch. Aku buat rectangle dulu. Okay, macam rectangle ni kan. Since dia just simple rectangle, lagi prefer kita buat allow symmetry line untuk kasih dia center. Sebab bila kita buat macam ni, and bila kita nak ubah dimension dia kan, dia akan sentiasa kat center. Okay, so yang ni aku letak
constraint, and then aku adjust dimension dia. Seratus. $50. Okay, aku exit workbench. And then sekarang ni aku dalam generative shape design. So aku just tukar ke part design. And then ada sketch base feature ni. Aku buat pad. So contohnya kita buat 50 lah. Okay, next. Aku nak buat dekat atas ni satu bentuk-bentuk macam rumah lah. Lepas tu yang ni letak 20. Then this one 30. Okay, macam yang ni kan. Since benda ni kita design sendiri, so kita tak ada macam reference untuk macam refer apa benda yang tak constraint kan. So macam case ni actually lebih kurang sama macam solution tadi juga. Kita just drag je. So macam yang ni dia punya distance apa ni? Vertical distance dia tak fix. Respect to origin. So at least macam ada satu point atau line ke apa, dia punya dimension dia respect to the origin. So macam ni aku just guna line ni, and then pergi ke horizontal axis. So yang ni aku set 20. Okay. So next aku buat pad balik. So dalam pad definition ni, dia punya option dia ada first limit. Kalau kita tekan more, dia ada second limit. So yang ni maksudnya first limit dia kita extendkan kita punya pad dia ke arah ni, ke arah arrow ni. Kalau second limit opposite daripada arrow tu. And then dia punya limit dia kita boleh letak as what kind of mode lah orang kata. So kalau macam ni first limit aku just letak as dimension je lah. So yang length dia contohnya kita buat 10. And then for the second limit ni, type dia instead of dimension, aku nak dia sampai ke bawah ni. So nak bagi dia sampai ke bawah without kita tahu dimension ni, kita pergi ke type of the second limit, and then kita tekan up to next pun boleh, up to last pun boleh. Ataupun kadang-kadang dia akan keluar error tau. And kita mungkin macam tak pasti ke apa. So lagi senang kita tekan up to plane, and then kita tekan surface dekat bawah ni. Sebab yang bawah ni dia consider as flat surface. Kalau flat surface dia boleh consider as plane juga. So kita tekan kat bawah ni. And sekarang kita punya limit kita untuk second limit tu dia sampai ke bawah ni. Okay.
Lepas tu aku just tekan OK. Dan kita dapat pad ni. Okay, reason aku nak buat benda ni, kita nak buat lubang pula kat dalam ni. So kita tekan surface dekat sini, dekat atas kali ni. Dan kita tekan sketch icon. So sekarang ni bila aku rotatekan view dalam Sketch Workbench, kita boleh nampak dia punya plane of working area kita dekat atas kali ni. Okay, so bila kita punya view sengit macam ni kan, kita nak kasih dia normal balik, normal to the working plane tu. Kita tekan normal view, ada dekat bawah sekali ni, kat bawah punya toolbar dia ada tulis normal view. Kotak dia macam warna hijau, parallelogram ni. So bila kita tekan benda ni, dia akan auto normalkan view kita. And kalau kita dah normalkan view kita, and kita tekan lagi normal view, dia akan flipkan 180 view kita. And bila kita tekan balik, dia akan pergi balik lah ke original. Okay. Sekarang ni kita nak buat pocket kat dalam ni, and dia punya bentuk dia sama macam yang bentuk rumah ni. So instead of buat bentuk rumah dia balik, kita tekan surface rumah ni, and bila dia dah highlight warna orange semua, kita pergi ke operation, and kita tekan project 3D element. So project 3D element ni dia akan projectkan apa yang kita tekan dekat solid model yang dah kita cipta dekat belakang. So macam case ni, kat belakang working plane ni is rumah ni. Tapi kalau kita nak tekan yang dekat bawah ni pun boleh juga. So mana-mana plane yang dia nampak dekat view ni, dia akan projectkan. Tapi based on apa yang kita highlight lah. So macam case ni, aku highlightkan bentuk rumah ni. So aku tekan rumah ni, and dia highlight warna orange. Now kita tekan project 3D element. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Tapi bila kita tekan outside the solid model ni, contohnya aku just tekan luar kat sini, nampak tak dia punya outline dia dah jadi warna kuning. So ni maksudnya dia punya bentuk rumah tadi tu, dia dah projected dekat working plane kita ni. So kalau kita exit workbench kita, kita akan nampak dia punya bentuk rumah tu dalam bentuk sketch yang dekat sini, warna putih ni, yang edge warna putih ni kan. Okay, aku double click untuk masuk balik ke sketching workbench yang projected rumah punya outline tu. And then tadi aku cakap aku nak buat lubang kan. Okay, kita pergi ke under operation. Kita pergi ke bawah mirror punya icon, and kita tekan dia punya arrow bawah. And kita select offset. So offset ni dia akan offsetkan bentuk rumah ni normal to the shape of the rumah tu. So bila aku tekan bentuk rumah ni, nampak tak? Dia punya bentuk dia normal dengan bentuk rumah tu. Maksudnya line yang ni, horizontal line ni dengan horizontal line rumah ni, dia parallel. So since kita nak buat lubang kat dalam dia, so aku offsetkan dia ke dalam. Okay, bila kita offsetkan dia ke dalam, aku gerakkan constraint toolbar ni.
Bila kita offsetkan ke dalam, kita kan tekan kat dalam tau. Jangan pergi ke offset punya value ni and kita tukar kat luar ni, tapi dia punya line dia dekat luar. Dia akan buatkan line dia dekat luar. So kalau kita nak setkan kita punya offset distance ni, kita kena gerakkan view kita sikit and make sure kita punya cursor dia kat dalam bentuk outline tu. So macam ni kita punya cursor ni dah kat dalam bentuk outline ni, and sekarang ni kita tukarkan offset dia. So kalau macam case ni aku just tukarkan ke 2 contoh. Okay. So bila aku tekan kat luar, and kalau shape dia simple macam yang rumah ni, dia akan buatkan offset line yang kita dah offset tu jadi warna kuning juga. So kalau macam line yang lebih kompleks, macam ada banyak curve-curve ke apa semua bagai, biasa dia akan jadi warna putih je. So kalau macam tu kita kena manually manually constrain kan dimension dia lah. So macam kalau case ni dia dah jadi warna kuning kan, so kita just biarkan je. Okay, before kita exit workbench, since kita nak buat hole kat tengah-tengah ni, kita kena hide line kuning dekat line kuning yang outline rumah ni tau. Sebab bila kita buat pocket nanti, kita nak buat pocket yang kat dalam ni, bukan yang buat pocket yang dekat tengah-tengah ni. Sebab nanti bila kalau kita exit workbench sekarang and kita buat pocket, akan buat pocket dekat between ni, dekat dia punya bingkai dia. So aku right click pula. Kita tekan je line kuning yang dekat luar ni, and then kita pergi ke sketch tool and kita changekan line ni kepada construction element. So sekarang ni dia standard element, dia solid line. So kita tukarkan ke construction element, dia akan jadi dash line. So dash line ni dia biasanya dikira sebagai reference element lah. So bila dia jadi reference element and kita exit workbench ni, line yang dash line ni dia takkan ada dekat part design nanti. So bila kita exit workbench, so sekarang ni kita nampak dekat outline ni dia warna hitam. So maksudnya dia dah tak ada dah. Okay. So lastly kita boleh pergi ke sketch base feature and kita tekan pocket. Alright. Under pocket definition, instead of tarik je panjang-panjang, kalau nak tarik panjang-panjang pun boleh. Sebab yang ni contohnya kalau kita nak buat lubang ni lubang terus, atau orang panggil through hole. Kalau through hole kau maksudnya dia lubang dia sampai ke hujung sekali. So either kita tarik sampai habis, kalau lebih pun tak apa, ataupun kalau nak lagi orang kata professional lah, pergi ke dimension, pergi ke first limit punya type, and kita tukar dimension ke up to plane, and then kita tekan kat bawah ni. Proses dia sama juga. So sekarang ni kita dah dapat lubang. Okay. So far ada soalan tak? Kenapa dia tak dapat lubang? Apa dia? Dia tak dapat lubang. Dia macam extrude dekat luar. Extrude dekat luar. Dia macam potong Cursor kat luar. before that cursor tu kat dalam ke kat luar outline tu? Sekejap. Tapi boleh reverse kan? Okay, dah. Boleh reverse je. Sebab bila aku masuk balik sketch yang lubang tadi tu, aku double click sketch 3 ni. Nampak tak dia ada tulis, kalau aku tarik ni,
Dia tulis negatif 2. So bila aku tekan ni, contohnya kalau tadi dindingnya mungkin kat luar kan. So Tapi contohnya dia dia mungkin dapat kat dah. 2. Macam ni. So kita just buatkan dia jadi negatif. Okay. Sekejap, macam mana nak rotatekan dia masa rotate? Dia tak boleh rotate. Rotate Macam apa? nak rotatekan Rotate view block ke apa? ni? Rotate view. Okay, rotate Tekan. view. Okay, aku exit workbench dulu. Okay, aku ajar 3 apa orang panggil? 3 basic viewing feature. Pan, rotate dengan zoom. Okay, kalau kita nak pan, kita hold and drag kita punya middle mouse button. So kita hold and drag kita punya middle mouse button. Kalau rotate, kita hold middle mouse button and then kita hold right click right mouse button and then kita drag. Tak boleh kan? Serius tak boleh? Dah apa ni? Hold dua-dua Okay, button okay. dah. Dah Boleh dah boleh. Okay, zoom ni dia ada 2 feature tau. Kalau perasan, kalau aku punya mouse somewhere dekat tengah-tengah ni and aku guna rotate, dia punya apa ni, crosshair dia dekat cursor tau. So bila crosshair dia apa ni, dekat cursor, kita akan rotatekan view tu normally lah, 360 macam ni, 360 in 3D. Tapi kalau kita punya cursor somewhere dekat luar sini, kat tepi ni kan, and kita guna rotate, dia akan rotate apa orang panggil tilting ke apa. Dia akan rotate in 2D lah. So dalam rotate ni dia ada 2 mode. And then kalau perasan bila kita rotate something, kalau kita rotate view ni, nampak tak ada macam center tu kat tengah-tengah screen. Okay, kalau kita nak ubah center tu, kita just klik kita punya middle mouse button dekat tempat yang kita nak set as center of rotation yang baru. So contohnya aku nak setkan dekat tepi ni. So aku just tekan aku punya middle mouse button and sekarang ni dia dekat situ. Okay, dapat tak? Dapat. Okay. Kalau zoom pula, kita hold kita punya middle mouse button dulu. And then hold kita punya right click mouse button. Dia akan pergi ke rotate. Tapi bila kita release balik kita punya right mouse button kita, dia akan convert kepada zoom. So bila kita nak zoomkan kita punya view ni, kita drag kita punya mouse depan dan belakang. Kalau depan kalau zoom in. Kalau belakang kalau jauh daripada kita dia akan zoom in. Kalau dekat dengan kita kalau dia akan zoom out. Okay. So kalau jauh daripada kita dia zoom in. Dekat dengan kita zoom out. So dalam Katia ni, instead of macam ANSYS ke SolidWorks ke apa semua tu, kita just guna kita punya mouse je untuk pan, zoom dengan rotate. So tak payah nak tekan shift ke control ke apa. Macam mana nak zoom dengan rotate tadi? Okay, kalau kita nak rotate, kita hold middle mouse button,
kita hold right click mouse button pula, and then kita drag. Kalau kita nak zoom, kita hold middle mouse button, kita hold right mouse button, and then kita release balik right mouse button, and then kita drag depan dan belakang. Yeah. Dapat? Dapat. Okay. Okay, aku akan masuk sikit dengan part design, tapi aku akan fokus pada mostly pada apa ni, sebab next step untuk kita punya designing sekarang ni is mostly redrawing parts lah. Maksudnya kita beli barang tu, contohnya macam sprocket ke atau brake disc ke, apa semua tu kan, komponen-komponen yang standard tu, kita akan ukur balik dia punya dimension, especially dia punya overall dimension dia dulu, and then kita akan draw balik dalam Katia. Okay, nak buat benda macam tu, instead of kita just ukur satu-satu semua, lepas tu and then apa ni, dalam sketcher tu kita buat bentuk dia apa ni, agak-agak lah apalah semua tu kan, without any apa direct reference lah. Maksudnya reference tu bukan kat dekat screen. Kita akan buatkan standard component tu, brake disc apa semua tu, ada dekat screen kita. Okay, aku pergi ke start, aku buka part design baru. Okay, aku akan ambil XY plane sebagai kita punya sketch, and then kita tekan sketch. Okay, gambar yang kita akan masuk kat dalam kita punya apa nama, kita punya Katia ni, dia akan petak je tau. Mostly kita akan buat dia, sebab gambar yang kita tak nak gambar kan memang apa ni, bentuk screen dia kan petak kan. So okay, kita akan buat petak je lah. So contohnya kita punya dimension kita, aku bagi contoh komponen lah. Contohnya kita nak buat brake caliper. Okay, kita akan letakkan dimension ni sebagai 100 lah. Yang ni 120. Dan aku centerkan dia. Okay, sekarang ni kita punya workbench, 3D workbench kita ialah dalam part design. So instead of dalam part design, kita pergi ke start, pergi ke shape, under shape kita pergi ke generative shape design. So kita tekan ni, now kita dekat generative shape design. So yang dalam ni pula 3 toolbar yang penting ialah wireframe, operation dengan surfaces. Okay, so far boleh catch up tak? Boleh. Alright. Under surface, kita ada fill command atau fill icon. So kita tekan fill, and dia akan keluar dialog box ni. Fill ni dia akan fillkan any boundary sketch kita menjadi satu surface. So kalau macam ni, kita akan tekan rectangle kita ni, and bila dia tulis close contour, maksudnya contour ni tertutup. Bila contour tertutup, kita boleh executekan fill command ni. So kita tekan OK.
And now kita punya surface kita dah terbentuk. So dalam case ni surface kita bentuk rectangle lah. And dia tak ada volume tau. Sebab dalam shape design atau apa-apa design yang berkaitan dengan surface, 3D model yang kita buat tu dia tak ada volume. Dia just ada surface saja. Okay. So sekarang ni aku nak hidekan aku punya sketch 1 ni, yang outline dia ni. And then aku nak tukarkan aku punya sebelum aku nak tukar shading aku nak apply material. So dekat bawah ni ada satu icon nama dia apply material. So kita tekan yang ni. And then kita select B&W tiling. Tapi kalau tak silap boleh je nak select apa-apa. Sebab ini kita akan tukarkan texture yang kita letak tu kepada image yang kita nak. So case ni kita tekan B&W tiling ni. And then kita tekan dekat surface kita. So baru kita boleh apply material. Kalau sebelum tadi tak boleh letak. So kita tekan dulu kat surface kita and baru kita boleh apply. So kalau apply kau kita boleh macam test lah. Tapi perasan tak bila aku tekan apply material dia tak jadi apa ni? Untuk checkerboard macam yang dekat dalam gambar ni. So untuk tukar benda tu kita pergi ke shading dekat bawah ni. Dalam default dia ialah shading with edges. So kita tekan arrow bawah dia. And then kita tekan shading with material. So sekarang ni dia akan shadekan kita punya 3D model kita kepada material yang kita letak kat model tu. Okay. So next aku just tekan OK. And then aku pergi ke fill. Aku expandkan fill ni. Dia ada B&W tiling. So kita right click benda ni. And kita pergi ke properties. Okay, dalam dialog box yang keluar ni, dalam properties ni, kita pergi ke texture. And sekarang ni dia punya type dia adalah chessboard. So kita expandkan dia punya option dia. Dia ada keluar image tau. So kita tekan image ni. Now dia akan jadi macam blank. Sebab sekarang ni tak ada image. So dekat image name ni, kalau kita drag, kalau kita scrollkan kita punya horizontal scroll bar ni, dia ada macam 3 titik ni. So kita tekan benda ni. And now kita cari kita punya gambar. So sebelum tu aku nak tunjuk dulu gambar apa yang kita nak letak. Okay. So contohnya ini kita punya brake caliper kan. And then yang ni dia punya front view, side view dengan top view. Atau case ni kalau yang ni bottom view lah sebenarnya. So kita ambil dia punya bottom view ni. Sebab memandangkan dia punya apa ni, plane ni menghadap ke atas kan. So kita ambil bottom view. So kita pergi balik ke apa ni yang 3 titik ni, kita tekan balik. Okay, kita tekan balik yang 3 titik ni.
pergi ke directory yang kita nak pergi tadi tu. Okay, kita ambil kita punya bottom view. Sebab aku macam contohnya ni, sebab aku ambil dia punya bottom view is sebabnya dia punya bottom view dia lagi banyak feature. So dalam case ni aku just ambil bottom view dia lah. Sebab dia punya top view dia tak banyak sangat benda yang apa ni. Top view dia dah di cover oleh front view dengan side view dia. So macam dah cukup lah. Sekarang dia punya bottom view je yang lagi banyak feature dia. So sekarang ni aku just tekan open. And now kita punya view kita dekat surface ni ada bentuk brake caliper kita tu. Sebelum kita adjust dia punya size ni, aku nak adjust kita punya view kita. Tapi sekarang ni kita nak, bila kita nak adjust view kita ni, aku tak boleh nak adjust. Sebab properties ni masih terbuka. So aku tekan OK dulu. And now baru aku adjust kita punya view sikit. And then kita right click balik BMW tiling tu. Properties. Okay. So kita kena make sure kita tahu mana dia punya belah depan, mana belah belakang dia daripada bottom view ni. So macam case ni, kalau kita tengok balik dia punya gambar, yang ni belah depan dia, yang ni belah belakang dia. Okay. So aku nak belah depan dia dekat bawah ni, belah belakang dia dekat belakang. So aku pergi ke dia punya apa ni, transformation punya options kat sini. Dia ada scale UV, position UV. So UV ni dia sebenarnya horizontal vertical je sebenarnya. So kalau nak flip pun boleh. Kalau in case kalau kita punya gambar dia mirror ke apa kan. So kalau macam ni aku nak rotatekan view dia dulu. So aku pergi ke ni bawah ni, orientation. So instead of tekan dia punya, nak tekan dia punya degree pun boleh. Nak adjust yang scroller ni pun boleh. Benda ni actually boleh scroll. Kalau kita dragkan benda ni, hold and drag, kita boleh scrollkan benda ni. So macam case ni aku nak dia dalam 90 degree. So aku tekan 90. And then kita scalekan dia pula. Okay. Kalau perasan, bila kita dragkan dia punya horizontal scroll bar kat bawah ni, dia ada bentuk macam chain tau dekat tepi ni. So yang ni dia akan linkkan U dengan V scale ni supaya dia punya scaling dia scale serentak. So kalau macam satu, dia kalau nak pergi kedua, dia akan kedua juga. Macam tu lah. So sebelum aku unlinkkan dia dulu, sebab biasanya gambar ni bila kita masuk dalam apa nama BMW tiling ni atau material punya part 3 ni, dia punya gambar dia tak semestinya apa orang panggil, tak semestinya scaling betul tau. Biasanya dia akan macam penyek sikit ke apa semua tu lah. So sebelum aku unlinkkan dia dulu, aku scalekan dia kecil.
And kalau kau perasan, dia ada multiple images tau yang keluar. So yang ni disebabkan oleh ada repeat ni. So bila kita untick repeat texture along U dengan V ni, dia akan jadi gelap sikit. Bila jadi gelap sikit and kita tekan OK, yang tepi ni dia takkan render as dia punya apa ni, image yang kita letak tu. Okay, aku pergi balik ke properties dan aku scale balik. So macam ni aku nak scalekan supaya dia punya hujung ni sentuh. So dalam kes ni kita just buat ikut kita punya apa ni, mata je. Alright. So sekarang ni bila aku dah buat scale U sampai bila aku dah buat scale sampai sentuh kat sini, so aku unlinkkan dia pula. So aku tekan link ni, so dia akan pecah. Bila dia pecah, aku tekan OK. Tengok view luar dia dulu. Pergi ke properties dia balik. Dan bila aku gerakkan dia punya scaling dia, dia akan distorted. Dan dia akan apa ni, takkan respect pada U atau V. So scale U takkan respect pada scale V and vice versa lah. So macam case ni aku nak extend aku punya scale U supaya dia sentuh dekat tepi ni pula. Okay, so kat sini kita boleh nampak dia dah selari and kita tekan OK. Alright. So kita punya first reference kita dah ada. So yang ni dikira macam direct reference lah. So lagi senang kita nak redraw balik dia punya outline. So sebelum aku proceed, ada soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan? Tak. Tak ada Tak ada. Okay, okay. Alright. Before kita buat outline brake caliper ni. Oh ya, sebelum tu aku nak buat dia punya side view dia pula. Okay, aku pergi ke ZX plane sebab dia punya side view dia yang ni. Aku tekan sketch. And aku pergi ke profile. Buat rectangle. And macam biasa kita constrain. Law symmetry line semua tu. Okay, instead of aku letak dimension, horizontal dimension dia, aku just tekan dia punya apa ni, vertical line, and aku tekan dekat hujung surface ni. So nampak tak dia jadi warna merah, so maksudnya dia dah highlighted. So bila dia dah highlighted yang warna merah ni dengan yang warna oranye ni, so akan keluar satu dimension. And kita right click dimension ni, and aku tekan coincident. Sebab since gambar ni dia lebih kurang apa ni, kita nak gambar tu side view, front view, side view, bottom view semua tu on the same size.
Okay, yang dia punya vertical dimension ni pula, contohnya kita letak 100 lah, 100. Okay, macam biasa kita exit dimension workbench ni. And then kita bagi ke surface and kita create fill. And kita tekan OK. Now kita ada surface baru. Oh ya, yeah. Sebelum tu. Oh, tak apa. Boleh. Actually kalau dalam surface ni boleh je. Sebab kalau dalam solid model, contohnya macam tadi tu kan. Macam ni. Kalau kita tekan, kita apply material. Contohnya kita letak warna merah kan. Kita apply dekat pad ni. Okay, sekarang kita tak nampak sebab shading with edges. Kita tukar shading kita kepada material. Nampak tak? Dia akan shadekan semua tau. Dia tak shadekan just atas tu je. Reason benda ni sebabkan benda ni ialah solid model. Bila dia solid model, apa-apa yang under part body tu, dia akan ada material yang sama. So kalau kita buat body baru, kalau kita pergi ke insert yang kat atas ni, kita tekan body, insert body baru kan. Contohnya kita nak letak satu apa ni, letak dekat atas ni kan. Pergi ke sketch. And then kita padkan dia. Dia takkan color sama sebab dia punya body dia berbeza. Dia under body 2 ni. Yang pad ni. So kalau dalam solid model, apa-apa yang under part body tu, dia akan ada material yang sama. Okay, dalam surface ni pula, nampak tak? Dia punya fill 1 ni, dia cuma dekat fill 1 ni ada BNW tiling, tapi dekat fill 2 ni tak ada. So dia depends on apa yang kita tekan tu. So aku switch kita punya workbench pada generative shape design balik. And bila kita apply material, aku select BNW tiling and tekan surface ni, which is fill 2 dekat specification 3. Tekan OK. Alright. Bila aku hide kan, before that aku nak tunjuk yang dia punya BNW tiling kat sini dia jadi hitam putih, which is the default punya color lah. So dia takkan ikut dia punya apa ni, BNW tiling yang fill 1 punya. Alright. So sebelum kita letak benda ni, kita letak apa ni, image ni, aku nak tunjuk yang fill 2 ni. Perasan tak dia punya BNW tiling dia straight je. Ini sebab bila kita pergi ke properties yang fill 2 ni, dia punya BNW tiling ni, right click, pergi ke properties. Perasan tak dia punya warna putih ni dekat sini je, sebab dia macam projected dari atas tau. Okay, kita tak nak dia projected daripada atas, sebab dia akan buatkan dia punya image dia jadi distorted macam ni. So untuk tukar benda ni, kita ada satu lagi icon ni, nama dia mapping. So mapping ni dia akan mapkan kita punya texture of the material tu ke arah mana. So macam dalam case ni, kita tukar kepada
kita okay, kalau macam kes ni kan, kita boleh macam try and error juga tau. So kalau macam ni mungkin kita boleh guna cubicle mapping yang kita tengok macam mana. Okay. So sekarang ni kita boleh nampak dia punya checkerboard dia dah nampak okay dah. So bila kita tekan okay, nampak tak? Dia dah tak distorted jadi macam line tadi tu. Okay, kita pergi ke properties balik. And then kita tukar type kepada image. Drag horizontal scroll bar ni. Tekan 3 titik ni. And then select kita punya image. So yang ni side view dia. Kita tekan open. Now nampak tak dia punya image dia macam apa ni, gelap semacam kan. Mungkin yang ni sebabkan dia macam zoom dalam sangat. Zoom in sangat. So kita adjust kita punya scaling ni. Kecilkan dia sikit. Okay, kalau kita tengok balik gambar kita tadi tu. Bahagian ni dia sebenarnya bahagian depan. Ni bahagian depan dia. Sebab yang ni kat sini ada lubang tau. Yang mana lubang dia yang ni. Yang dua ni. So kalau kita tengok kat image ni. Dia punya depan dia dekat sebelah belakang tau. So kita nak flipkan image dia. Kita tekan yang flip U atau V ni. So kita try error. Kita tekan U dulu. Okay, so betul lah. So kalau macam kita tekan V kalau kita just boleh redo balik. Okay, kita tekan yang U. Flip U. And now dia dah flip ke arah yang betul. Nah, sebelum tu aku tekan OK dulu. Aku nak adjust aku punya view sikit. Aku nak tengok corner dia. Pergi ke properties balik. Scale balik gambar ni. Oh, kalau macam ini kalau kita dapat apa ni? Tepat-tepat lah. So ini memang rare lah. Biasanya dia akan distorted lah. So yang ni aku tekan OK. So kita dah dapat kita punya side view. So kita show balik kita punya field 1. And now kita dah ada 2 reference. So usually 2 reference dah cukup. Tapi biasa kalau macam apa nama? Brake caliper macam ni. Dia punya bentuk dia macam pelik-pelik sikit kan. Macam kalau kita tengok kat front view dia pun dia punya bentuk dia tak apa ni? Tak ada yang agak simple tau. So dia macam a lot of combination of simple shapes lah. Yang buatkan dia jadi nampak jadi kompleks lah. So macam ada apa ni? Angle ni lah, ada curve ni lah. Semua bagai tu. So kita kena buat 3 view. So macam dalam contoh ni aku tak nak buat yang 3 view tu je, just nak tunjuk macam mana nak masukkan image ni dulu. Okay, next step nak buat sketchkan outline dia semua bagai tu. Kita jangan buat dalam part body tau. Recommended kalau macam dalam case ni, part body ni kita buatkan dia sebagai as reference punya body je. So kita right click part body ni, pergi ke properties. And then kita tekan ni as kita tulis dia punya nama dia as reference image. So nanti bila specification tree ni jadi lagi panjang-panjang,
So kita taklah macam confuse part body mana yang image ke, yang ada image ke, mana yang tak ada ke. Kalau semua kat dalam ni sekali, kalau nanti nak cari balik image tu apa lagi susah lah. So nanti lagi pening. So kalau macam case ni, kita insert part body baru, and daripada body 2 ni kita akan buat dia punya sketch. So ada apa-apa soalan tak? Tak ada lagi. Tak ada Okey. Aku nak tunjuk satu drawing dulu. Okey, macam ni, ini contoh drawing yang optimum lah, yang orang sepatutnya buat lah. So kalau macam kita boleh tengok kat sini, kalau aku zoom sikit, usually dalam drawing kita akan ada at least 2 view. Kalau ada 3 view, maksudnya benda tu lagi kompleks. Kalau macam dalam case ni, walaupun nampak macam kompleks kan, tapi dia boleh optimizekan dia punya view dia kepada 2 view saja. 2 main view lah orang cakap. So kalau macam ni, dia ada front view and dia ada left view. And then kalau kita tengok dekat view yang lain-lain ni pula, yang ni pula refer kepada benda-benda yang lebih detail lah. So kalau macam dalam case ni, yang dekat sebelah kiri ni, dia nak tunjuk yang mana dalam objek ni, dalam dia ialah hollow. And dia punya dimension ni standard lah. And then yang ni pula mungkin sebab dia punya view dia lagi kecil sangat nak tulis kat sini. So dia besarkan view ni and letakkan dia punya dimension dekat sini. And same goes to yang view yang lain jugalah. Alright. Yang main thing aku nak tunjuk pasal benda ni is cara nak buat shaft dalam solid model yang biasanya orang akan buat mistake. Okay, kita akan buat part design baru dulu. And now aku just selectkan XY plane ni sebagai kita punya sketch workbench. Bila kita nak buat satu objek tu yang revolve around one axis, kita akan just buat setengah je daripada objek tu. So kalau macam dalam case ni, satu kita akan buat setengah, and then lagi satu kita just buat the shaded area je. Jangan tambah-tambahkan macam line-line ni. Sebab line ni just sebabkan dia nampak dekat background bila kita potong objek ni. Kita just drawkan balik objek ni yang dah shaded tu je. So yang ni aku just buat simple dulu lah, sebab nak cepat.
Okay, contohnya objek dia bentuk macam ni kan. So kita just buat dia punya shaded area saja. Tempat yang dia dah dipotong saja. Setakat ni tu je lah yang aku nak tunjuk. Aku rasa lah, sekejap. So far untuk malam ni tu je lah. And this session ada apa-apa soalan tak? Not yet. Tak ada baru lagi Yang tidak buat baru ada. Tu lah tu. Kena practice dulu. Okay, ada lagi satu benda yang sebelum ni Syuda ada tanya aku lah. Dia punya spec tree dia ni hilang tau. Contohnya macam kalau aku scrollkan guna minum mouse button aku ni, dia akan gerakkan kita punya spec tree tau. So contohnya kalau spec tree ni dia memang macam hilang betul-betul kan. Memang dah tak ada, sampai scroller ni pun dah tak ada kan. So kita nak cari balik benda tu. Kita actually boleh tekan XYZ plane ada dekat bawah ni. Dekat right bottom corner ni. So kita tekan benda ni. And kalau perasan kita punya model kita dia jadi macam gelap sikit. So ni maksudnya kita punya workbench sebenarnya dia fokus pada spec tree. So kalau kita tekan balik, dia akan fokus pada kita punya model. Kalau kita tekan balik XYZ plane ni, XYZ axis ni, and dia jadi gelap balik. So dia punya fokus dia pada spec tree. Masa aku fokus dia pada spec tree, okay, bila aku fokuskan balik pada model tu, and aku gerakkan model tempat lain kan, notice ada icon yang bernama fit all in dekat bawah ni. So bila kita tekan fit all in ni, dia akan fitkan kita punya screen ni. Dia akan fitkan model yang kita buat tu semua dalam kita punya screen. So kita boleh nampak. So bila kita tekan, dia akan centerkan balik model kita. Okay, function dia sama juga bila kita fokuskan kita punya workbench kita pada spec tree. So bila kita tekan XYZ plane, XYZ axis dekat right bottom corner ni, and bila kita tekan fit all in, nampak tak? Dia datang balik. So dia akan fitkan kita punya spec tree ni kepada kita punya screen balik. Okay. So nak exit kalau sama ada kita tekan balik XYZ axis ataupun kita tekan branch of the spec tree ni. Kalau kita tekan kat branch spec tree ni pun sama je dia punya effect dia. Okay. Lepas tu dalam kalau kita fokus kita punya workbench pada spec tree macam ni, kita boleh drag kita punya spec tree ni. Nak letak kat mana pun boleh. Nak kasih dia okay, kalau nak kasih dia kecil atau besar, exit kita punya fokus pada spec tree ni. And then kita hold kita punya control key and scroll kita punya middle mouse button. Dia akan kecil atau besarkan dia. Okay, so tu je lah untuk malam ni. So since tak ada apa-apa soalan, so boleh boleh bersurai lah. So thank you yang semua datang.